Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan wa hudan wa tuqan wa salahan fid din ya akramal akramin. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Waftah 'alaina futuhal 'arifin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat yang luar biasa yang Tuhan bagi kepada kita umumnya umat Islam di 3 wilayah khususnya, dan di Kampung Terah ni khusus. Saya sangat-sangat suka dan gembira selepas daripada tahu bahawasa beberapa hari yang telah lepas, 3 malam yang telah lepas dan 4 malam dengan malam ni, dan belum daripada tu usaha supaya nak mengada majlis semacam ni 3-4 malam. Maka yang berurus, orang yang mengadakan usaha ni daripada pemuda. Alhamdulillah, pemuda inilah di hari ni kita duk tunggu-tunggu, kita duk cari-cari. Maka di sini ada, alhamdulillah. Maka insya-Allah harapan besar daripada kita bahawa pemuda di sini ada yang hebat dah, maka makin hebat lagi akan jadi orang yang berjasa di masa depan nanti. Dan orang pemuda yang lain yang belum masuk capur tangan, dia tak buat kebaikan, kebajikan semacam ni, belakang hari masuk capur tangan insya-Allah. Para ibu bapa yang dikasihi sekalian, maka galik saya dengar tu email kita duk kecek, duk hurai, duk ceramah. Maka bahasa nak uya kecek semua pada malam ni, kita dengar saja ya. Tetapi begitulah. Nah, kena kecek sepatah dua, naik detak khisi dah bahasa dia. Maka hari ini kita dalam suasana hidup dalam keadaan susah sikit pada hari ini. Maka saya rasa para ibu bapa, adik kakak semua tahu benda ni, iaitu masalah orang panggil virus corona pada hari ini. Kita kecek virus sikit malam ni. Keluar tajuk. Engkau tajuk bebas tu email kata. Jadi benda yang berlaku ni menyebabkan beberapa perkara yang kita tak sempat berlaku boleh. Daripada benda yang berlaku, ditutup Mekah. Tak boleh siapa pergi Mekah. Orang hak pergi dah pun tak boleh masuk. Kena hantar kelik. Maka banyak yang kena hantar kelik. Dan negeri pun katuk pintu negeri dia supaya orang lain tak masuk. Bimbang. Takut orang yang masuk mari tu buat mari menyakit. Dan kita sini pun hari ni dah keluar dah surat daripada Cula dan pihak majlis pun bersama.
jadi larang dan tidak menggemarkan, tak gemar mana di atas beripung, sehingga setengah-setengah majlis ceramah yang duk sebar YNU tu bulan-bulan dah hari ni diuk kerana Kesuan Satan Nasuk ni orang panggil apa, dia larang. Lebih-lebih lagi di tempat pejabat kerajaan. Saya sendirilah ni. Saya ada tempat 27 di Bukit Tah. Kecek dengan saya sebulan lebih dah. Maka pagi tadi dalam pukul 9, pukul 10 telefon mari kata, "Yuk le." Sebab dia panggil pihak bohmo, pihak kedoktoran, dia kata dia panggil apa, batal dululah, lepas tu nanti kelih keadaan. Babolis ke tuan guru kita ada majlis ceramah besar di Sebaya juga, yuk le. Jikalau bentuk rasmi, tapi kita ni bentuk kampung, tak apalah, kita kata boleh buat lagi. Dan malam kemarin dulu 3 orang babo yang hebat-hebat penceramah tempat kita yang tak luar masa dia pada hari ni, bubuk orang nak dengar dia ceramah. Babo Ghazali Munuk, Babo Ding Mak Yung, Babo Zu yang ceramah di dia panggil apa, pada Maharat di Golok tu. Nak buat, nak melaksanakan, nak lulus ceramah tu pun kena dapat izin daripada Kesuan Satan Nasuk. Nak kata suasana hari ni manusia takut. Manusia bimbang kerana virus ni sungguh bukan main-main dak, sungguh bahaya. Maka para ibu bapa, ini tak lain tak tidak, jikalau kita dengar berita sebab berlakunya, maka ada macam-macam pihak masing-masing. Setengah kata berlaku di China, tahu belaka. Tapi setengah-setengah kata apa? Sebab orang Cina tempat berlaku, tempat tumbuh penyakit ni virus ini ni. Sebab apa? Sebab makan ni yang tak comel. Makan anak tikus, makan kula lawa, makan ular, makan orang panggil apa, benda-benda yang orang panggil apa tak semelih. Itu dia menyebabkan berlaku virus ini. Tetapi jikalau kita kaji dengan halusi, bukan dia. Sebab orang Cina hok duk makan ular, duk makan keluar lawa, duk makan apa ni bukan sehari ni. Bahkan belum pada ni pun makan dah. Tak ada virus pun. Itu dia. Lagi pula ada perahu Rera Samran hok Jepun. Hok duk orang panggil tubik berjalan le laut yang sangat-sangat luas. Maka besar kapal dia, orang dekat beribu, 700-800 orang. Maka kapal ni seperti kampung. Nah, ada cukup dengan hotel, dengan orang panggil kolek air, dengan orang panggil tempat makan, tempat orang panggil luahnya kapal. Maka ada orang kena juga virus ini atas kapal tu. Dia tak makan ali benda tu. Tak makan keluar lawa, tak makan benda lain yang kita royak sana tu, tapi kena juga. Sehingga nak klik ke Jepun, negeri dia sendiri itu, kerajaan tak izin naik ke darat. Takut apa? Takut berjakit kepada orang lain. Maka mari di Satahib, Chonburi, juga orang panggil pihak kerajaan CN ni pun juga tak masuk juga negeri. Kenapa? Bimbang takut masuk kumen virus tersebut. Jadi dia hanyut tengah laut. Takut. Itu dia. Maka berita sehari dua ni, orang kerja di Kauli, nak seksa di Kauli, hak sia sendiri ni pun minta nak klik mari. Tu pun duk orang panggil duk tetih gi mari, tekan gi mari. Nak we klik ke tak we klik. Bimbang. Takut bawa penyakit wa klik. Para ibu bapa, ini tak lain tak tidak salah satu daripada alamat qiyamah. Salah satu daripada alamat qiyamah. Kalau gitu susah kita hidup sekarang ni.
Tetapi ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik-adik semua ambil tahu bahawa masa depan yang akan datang jika kita umur panjang akan berlaku benda lebih teruk badan ning lagi, lebih berat badan ning lagi. Maka yang Nabi rakyat kepada kita dalam hadis yang sahih, Nabi dia cerita tentang alamat qiyamah. Maka Nabi kata apa? Yataqarabuz zaman. Masa pendek, masa cepat. Maka kita boleh berasa lagi. Kita boleh rasa dah kata sungguh masa cepat berlaku dengan kita. Sungguh hari ni kadang-kadang jemaah pula. Marah yang bahasa dengan Tok Khatib baca ketebah. Nak baca ketebah pula dah. Cepat masa. Dan akan datang masa depan ni, tak tahulah dia panggil banyak ataupun lambat. Hadis sahih Nabi kata, iaitu Nabi kata setahun supas sebulan je. Cepatnya. Dan sebulan berasa kata supas seminggu, seminggu berasa supas kata sehari, dan sehari berasa supas sejam. Akan datang masa tu. Jikalau kita umur panjang boleh temu dengan benda ni. Lagi pula Nabi kata apa? Nabi kata daripada alamat kiamat dalam hadis ni, yataqarabuz zaman wa yuqbadul ilm. Dan diangkat ilmu daripada bumi. Akak dengan memati para ulama. Lepas sore-sore tok guru mati, lepas sore-sore syekh mati, dan tak ada orang berganti. Jikalau berganti pun ilmu tak sama dengan dia. Lagi pula Nabi kata apa? Wa yakthurul harj. Dan akan banyak berlaku harj. Gapo harj? Para sahabat tak faham. Ya Rasulullah, wa mal harj? Apa dia? Apa benda harj? Tak faham kami. Kami orang Arab dah. Dan kalimah al-harj, kalimah Arab, bahasa Arab, tapi kami tak faham apa makna dia. Maka Nabi kata apa? Al-qatlul qatl. Akan banyak berlaku bunuh-membunuh. Sehingga akan datang satu masa Nabi kata apa? La yadri al-qatilu fima qatal walal maqtulu fima qutil. Akan datang satu masa nak banyak berlaku bunuhnya, siapakah orang yang bunuh tu dia tak tahu sebab apa dia bunuh orang. Orang yang dia bunuh tak ada biasa balas dengan dia. Tak ada biasa buat dia sakit hati. Tak ada biasa buat kena dia. Tak ada biasa orang panggil buat nyanyi kepada keluarga dia. Bahkan tak kenal pun belum pada ni. Dan walal maqtulu fima qutil. Orang yang kena bunuh pun tak tahu sebab apa dia membunuh dia. Ia tak ada balas dengan orang. Duk cara dia ya, dibunuh juga. Hak nyata, hak jelasnya, para ibu bapa, hak kita boleh kelih ialah sebulan lebih-lebih yang telah lepas mari, yang berlaku di Khorat. Ada seorang yang masuk dalam hang besar, yang berdiri semua orang dalam hang tu. Mati 30 orang yang mati tu. Hak ni budak klik sekolah mari, pun berdiri, mati budak. Orang ni buat kereta mari, berdiri kereta, mati orang dalam kereta. Pergi dalam hang pula, orang panggil yang duk tunggu, rapopo, berdiri rapopo pula. Masuk dalam hang, berdiri orang tu berdiri, sampai ke budak halal pun berdiri juga. Tak ada kenal pun belum pada ni. Ini suasana yang berlaku dan akan bertambah berlakunya dah sebagai apa? Tangga kepada kiamat. Ini yang berlaku supaya nak kita sedar, nak kita khabar. Maka masa akan datang lebih teruk, lebih berat, lebih dahsyat para ibu bapa semua. Siapakah akan timba, akan datang satu masa di atas ini ummah. Nabi kata. Nabi kata mana? Nabi kata, sayati alaikum zamanun law wajada ahadukumul mauta yuba'u lashtarah. Akan datang satu masa di atas kamu, jikalau mati itu dijual, nascaya orang bubuk beli. Ia berasa kata mati lebih baik daripada hidup. Pakai nak beli belaka mati jikalau boleh beli. Akan datang masa tu. Lama banget, wallahu a'lam, tak tahu kita bila masa tu. Tapi berlaku cerak.
orang dia berasa kata mati lebih baik daripada hidup ni, ia teruk benar dah tu. Ia susah sungguh, ia kepek sungguh, ia takut sungguh, baru ia berasa lagu tu. Berlaku pada suatu kampung. Saya kenal molek budak ni, kenal baik budak ni. Ada dia, kampung tak jauh daripada kampung saya. Jadi dia ni, hujung umur dia nak mati, dia mati umur muda, 20 lebih, tak apa 30 kali masa dia mati. Jadi duduk dalam rumah dia duduk sorang. Para ibu apa, takut nak tubik pergi beli rokok, takut nak tubik pergi beli tepung, takut nak beli nasi, takut nak beli air, takut duduk dalam rumah dia takut. Dia berasa kata mana? Dia berasa kata ada orang yang mari buat dia, ada orang yang mari nak bunuh dia, nak mari bedil dia, nak mari katak dia, nak mari tikar dia, nak mari buat nyanyi ke dia. Berasa lagu tu, maka tak keluar daripada rumah, maka takut. Akhir dia buat apa? Akhir dia ikat kain gantung tekak mati. Ini benda yang berlaku. Dan kita semaya atas mayat dia pada hari dia mati tu. Dan kita maning dia hari dia mati tu. Ini kalau gitu susah benar perasaan dia tu, sebab dia berasa mati lebih baik daripada hidup. Padahal orang muda lagi, orang 20 lebih-lebih ni suka sangat nak hidup. Itu dia, mati tak siapa nak mati. Itu dia, nak umur panjang belaka. Itu dia, walau lah ni umur 80 pun kita tanya, cewek nak mati lagi? Asyik, tak nak mati. Kalau gitu, para ibu apa, benda yang berlaku ni virus corona baik, dan benda yang akan berlaku lepas pada ni satu akan datang ni, banyak lagi ni, daripada bahaya, daripada hara-hara, daripada fitnah, daripada rusak apa semua. Kita nak buat lagu mana, kita nak ambil gapo, buat pagar bagi diri kita supaya kita selamat, supaya kita tak dapat daripada susah payah yang berlaku pada masa yang tertentu itu. Maka malam ni saya nak mai royak pagar ni, kita kena buat benda ni, barulah kita selamat. Corona lah tak kena kita, insya-Allah. Dan haru-haru apa semua kita tak kena takut jika kita buat benda ni. Nah, itu dia. Maka nak habis benda ni, saya satu hurai berhajat kepada 3 jam. Tunggu tak 3 jam? Tunggu tak? Tunggu dah saya kelai. Baik, insya-Allah. Nah, tak panjang insya-Allah. Itu dia. Yang pertama, apakah amalan, apakah benda yang apabila kita buat selamat insya-Allah daripada haru-hara semua. Yang pertama ialah kita kena membanyakkan istighfar. Kena ada dalam hidup kita. Sia kita kena ada astaghfirullah. Sia kita kena ada rabbighfirli. Lek malam pun kena ada. Lebih-lebih lagi belum tidur kita kena kata. Pagi pun boleh ada, petang pun ada, malam pun ada, siang pun ada. Kau banyak kau comel membanyakkan istighfar. Kerana apa? Orang yang membanyakkan istighfar, dia selamat daripada benda-benda tak baik saning. Kerana para ibu bapa dengan molek, Tuhan berfirman dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ambil tahu wahai manusia sekalian, semua benda-benda tak molek, semua benda-benda yang kau tak suka, susah payah, bala apa semua yang berlaku dengan kamu tu, pucanya, sebab dosa yang ada di atas tubuh kamu. Sebab kesalahan yang kamu buat daripada dosa, itu sebab berlaku bala, berlaku tu, sebab dosa banyak tadi kita. Itu puca. Dengan makna apabila kita istighfar, dosa kita kehabis, maka apabila kita bersih daripada dosa, maka kita tak temu dengan bala. Kita tak akan dapat susah daripada apa semua yang nak akan berlaku itu. Itu dia. Para ibu apa, dosa ni kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, la takhaf illa dzambak. Mu jangan takut kepada benda yang lain. Takut
Takutlah. Tapi benda yang kamu perlu takut sekali ialah dosa kamu. Kerana apa? Dosa ni lah pucuk bagi benda tak baik semua. Dunia mu susah, akhirat diseksa oleh neraka. Jadi kalau kamu dosa banyak. Para ibu bapa ambil tahu, siapa-siapa yang ada dosa di atas tubuh badan dia dan Tuhan tak ampun, dia tak masuk syurga. Tak masuk syurga. Pas siapa tak ada dosa? Saya ada dosa. Para ibu bapa ada dosa belaka. Saya berani kata semua kita ada dosa belaka. Yakin tu? Adakah saya tahu para ibu bapa buat gapo tak tahu? Tapi sebab apa saya yakin? Kata semua kita ada dosa belaka. Kerana hadis yang sahih, Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata'. Semua anak ada kesalahan belaka, ada dosa belaka. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang buat salah, sebaik-baik orang yang ada dosa, ia minta maaf dengan Allah, dia istighfar, dia bertaubah. Maka mana dalil yang bagi tahu kepada kita, jikalau seorang mana-mana laki atau perempuan yang ada dosa, ia tak akan masuk syurga. Kerana para ibu bapa, dosa ni cemah, dosa ni keji. Lihat syurga tak ada benda cemah, tak ada benda keji. Semua comel, semua baik, semua sedap dan syurga. Dalil yang paling jelas nyata sekali yang bagi tahu kepada kita, apabila seorang yang ada dosa ia tak akan masuk syurga, ialah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala di atas lidah para malaikat, iaitu malaikat yang duk tunggu pintu syurga. Ya sambut ahli syurga masuk dalam syurga. Maka yang berderet ahli syurga mari. Maka malaikat kata nah, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat sejahtera atas kamu semua wahai ahli syurga. Tibtum, bersih kamu daripada dosa. Fadkhuluha khalidin, maka hendak masuk dalam syurga kekal selama-lamanya. Maka siapa yang tak bersih, dia tak akan masuk syurga. Sebab tu bersih cara dia dua. Nah, dengan perbuatan kita, istighfar dan bertaubah. Dan dengan kurnia daripada Allah, perbuatan Allah, Tuhan hantar bala mari supaya apa? Nak bersih kita daripada dosa. Para ibu bapa, dan dalil yang nyata yang jelas lagi yang bagi tahu kepada kita, kata siapa yang duk sentiasa istighfar, dia jauh daripada bala, ialah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tuhan tak akan denda, Tuhan tak akan seksa, Tuhan tak akan buat orang panggil jahat kepada manusia yang sentiasa istighfar. Kalimah yastaghfirun kelih mari dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tunjuk di atas al-istimrar. Ai buat sama. Astaghfirullah. Hari ni buat, esok buat, lusa buat, pagi buat, petang buat, siang buat, malam buat. Ini tak akan dapat dia panggil seksa daripada Allah, denda daripada Allah. Sebab tu apabila kita naik kereta, istighfar banyak. Siapa naik kereta, naik motor, naik basikal, istighfar banyak, selawat ke Nabi banyak, tak berlaku kemalangan insya-Allah. Seorang orang tua 3 hari lepas saya pergi ziarah tempat umur kena bakar di kawasan Ampel Maikan di Petaning. Maka berjumpa Tok Imam. Tok Imam ni dia berlaku kemalangan dengan dia balik mutus suara dia. Maka kena jahit beberapa jarum di atas dahi ni, di bira-bira mata. Nah, tu bekas jahit dah ada lagi saya pergi rumah dia tu. Maka dia cerita, dia kata tak khabar apa. Belum balik tu 2-3 minit tak khabar apa dah. Tak tahu lagu mana mutu, tak boleh goyak. Tak boleh goyak. Raih je bahasa supaya kata kita tak ada akal. Supaya orang cabut akal tubik. Tu dia. Tiba-tiba balik sore. Maka saya kata, maka dengan sebab berlaku tu para ibu bapa, dia takut. Wak kereta semula anak bini ada. Ia lekat, dia panggil apa, lekat kurung, lekat gerung. Takut berlaku seperti berlaku dulu. Wak tiba-tiba tak khabar sudah anak dia, bini dia, sudah diri dia. Takut. Tu dia. Sebab berlaku dah.
Nah, maka nak buat kereta bahasa takut, nak buat motor bahasa takut, takut berlaku pula. Tak ingat apa tiba-tiba balik, tak ingat apa tiba-tiba pelagar. Itu dia. Maka saya kata ada ubat. Ubat ni baik insya-Allah. Dia kata royak tak boleh kena royak, dia kata. Tak boleh pergi serai lah. Nah, ada benda baik kena bakat-bakat royak. Kita umat Islam ni, karung dia. Nak kita royak ke dia. Itu dia. Maka saya kata tak payah. Istighfar dan salawat ke Nabi ketika buat motor. Dia kata buat sama dah. Kita istighfar sama, kita salawat ke Nabi sama. Nah, itu dia. Pas saya pun ketika kita tanya lagi. Pas hari balik tu, dia kata terlupa gitu. Terlupa. Dia terlupa gitu. Tak salawat dah gitu. Tak istighfar dah gitu. Balik motor gitu. InsyaAllah itu satu dia panggil benda yang jaga keselamatan kita. Bukan dunia saja, ada akhirat lebih lagi. Para ibu bapa sekalian. Ada dia. Para ibu bapa, Tuhan sangat-sangat benci kepada mana-mana manusia, lelaki atau perempuan yang sentiasa buat dosa. Kita suka kan nak Tuhan benci kita? Kita jangka nak Tuhan benci kita? Kita rela kan nak Tuhan marah kita? Maka ambil tahu Tuhan sangat-sangat marah, sangat-sangat benci kepada orang deraka kepada dia. Para ibu bapa tahu ke tak? Apabila Tuhan benci, Tuhan tak suka, Tuhan tak redha kepada mana-mana hamba dia yang banyak buat jahat, banyak buat dosa, maka malaikat semua atas langit 7 lapis benci belaka kepada hamba tu, kepada orang itu. Bukan sekadar malaikat saja dah, makhluk atas bumi ni pun benci juga kepada orang yang maksiat. Ibu bapa semua tahu ke tak? Setiap hari, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali dah, setiap hari. Gapo berlaku setiap hari? Ni bombing ni. Hak kita duduk berjalan terjijak dia ni, yang minta izin dengan Tuhan. Ya Allah, izinlah kepada aku ni, bombing kata. Izin gapo? Aku nak telai anak Adam mati habis, dia kata. Aku nak telai anak Adam mati semua. Maka Tuhan tanya, wahai bombing, kerana apa mu nak telai anak Adam? Maka bombing jawab, ya Allah, sebab saya nak telai anak Adam. Sebab apa? Sebab ia makan rezeki kamu, dia menyawa dengan udara kamu, ia hidup dan nikmat kamu, tiba-tiba ia deraka kepada kamu, ya Allah. Sebab tu aku nak makan dia. Dia tak layak jadi hamba engkau. Dia tak layak dapat nikmat daripada engkau. Dia tak layak dapat rezeki daripada engkau. Kerana apa? Ia sembah lain daripada kamu. Ia deraka kepada kamu, ia lawan kamu, ya Allah. Itu bombing, tapi Tuhan tak izin. Tuhan kasih kita. Air laut pula minta izin dengan Tuhan. Aku nak buat tsunami pun habis anak-anak ada ni. Ada dia. Tuhan tanya, maka jawab sebab bombing jawab sana ni. Dah dia makan rezeki kamu, dia deraka kepada kamu. Dan langit minta izin juga nak tinih anak ada mati pun habis. Ada dia. Maka kadang-kadang kita ni tua dah. Kena manusia umur 40 dah, tapi dia buat maksiat lagi. Umur 50 dah, tak pergi kepada masjid lagi. Umur 60 dah, kena tepat, tak tahulah sini ada ke tak. 60 dah, duk minum air ketung lagi. 70 dah, tanya ayah, tak pergi masjid ke ayah? Dia mau pergi dulu, dia tu kita nak pergi. Hei, umur 70 dah tu. Umur 70 ni, kalau kita baca hadis Nabi gak hak free dah. Hei ibu bapa semua, tahu ke tak? Kata kita ni ada setara mana lagi umur kita, tahu tak? Adanya ana lagi. Jadi kalau tanya berapa dah umur sekarang, kita boleh jawab kata umur berapa. Tapi tanya pula ada apa tahun lagi. Maka kalau tak boleh jawab, saya nak tolong jawab pada malam ni. Kata tinggalnya ana lagi. Berdasar kepada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata mana? A'maru ummati baina sittini was sab'in. Bermula umur pada ghalib umur umatku di antara 60 dan 70. Itu pada ghalib. Tak siapa banyak, lebih jarang-jarang. Nah, perhati kelimat di kampung kita. Banyak tak siapa. Lebih-lebih lagi orang tak semaya. Orang tak semaya umur pandak belaka. Gila kampung mana-mana pun. Kampung sini tak semaya, mati. Umur banyak tak dia mati. Tak ada.
kampung saya pun serupa, kampung di Golok pun serupa, kampung di Taling pun serupa, semua kampung. Mana-mana pemuda yang tak semaya umur dia pandai, ambil tahu dah pada malam ni. Dia nak mati muda, tak, jangan semaya. Jangan semaya. So semaya. Sebab apa? Mati muda umur pandai orang tak semaya. Kalau gitu, pada Ghalib di antara 60 dan 70. Maka Nabi contoh dah. Nabi mati umur berapa? 63 tahun Nabi mati. Ada dia. Kalau gitu, umur saya tinggalnya anak lagi. Ukur, ambil ukur. Jikalau hari ni saya umur 30, maka ada 30 tahun lebih-lebih lagi. Jikalau hari ni umur saya 40 dah, ada 20 tahun lebih-lebih lagi. Jikalau hari ni umur saya ni 50 dah, ada belah-belah tahun dah. Jikalau hari ni umur saya 60 dah, ada tak sampai 10 dah. Dan jikalau hari ni umur saya 70 dah, lebih dah ayah, lebih dah. Hak free dah tu. Dia hak free tak banyak. Dan benda yang kita paling takut sekalinya hadis ni. Dengan baik-baik para ibu bapa. Hadis ni sangat-sangat takut. Kerana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Idza balagha ar-rajulul arba'in." Apabila seorang manusia sampai umur 40 ke atas, masuk ke 4 depan dah. 40, 41 hingga ke atas. Siapa-siapa lelaki atau perempuan yang masuk ke 4 depan dah, walam yaghlib khairuhu syarrah. Tiba-tiba hidup dia, amalan dia, harian dia di antara baik dengan jahat, banyak hak jahat lagi. Timbang mari pak berat lagi jahat lagi. Aku 4 depan dah. Tapi hidup dalam hidup dia banyak dia buat maksiat daripada buat pahala. Maka ambil tahu dengan baik-baik para ibu bapa. Nabi kata, siapa-siapa yang umur 40 ke atas dan amalan dia dalam hidup dia tu banyak lik maksiat daripada pahala, banyak dosa daripada kebajikan, dengar jawab baik-baik. Maka Nabi kata apa? Falyatajahhaz ilan nar. Maka sipai lipat kain baju pergi neraka belah-belah. Ini takut. Sebab tu hari ni para ibu bapa kena cek dah hari ni. Kita akan pak depan dah ni. Bagaimana aku? Aurah aku tudung tak pergi hari ni. Aurah aku. Sebab Nabi kata apa? Daripada 2 golongan manusia, ahli neraka, tapi aku tak ada. Benda ni akan berlaku lepas pada aku mati dulu. Baru berlaku. Aku tak ada jumpa 2 golongan ni. Tapi 2 golongan ni daripada ahli neraka, Nabi kata. Satu daripada 2, Nabi kata apa? Perempuan yang kasiyatun ariyat. Perempuan yang pakai tapi hakikat telanjang. Ai tak tutup aurah. Tak tutup aurah ni dia pakai tutup tak habis. Tak habis. Lengan luar, rambut luar, tekak luar, kaki luar. Hari ni pusat luar hari ni. Ataupun dia pakai tutup semua. Nah, ada pakaian tutup sampai kali tangan ni. Ada pakaian, tapi pakaian rat fit. Sampai kat orang lain kelip tak boleh royak. Lengan dia bersatu, dada dia bersatu, paha dia bersatu, boleh royak. Sebab apa? Pakai rat. Maka ambil tahu mana-mana perempuan yang pakai semacam ini calon ahli neraka. Saya berasa malu kadang-kadang sebab saya baca satu hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Datang seorang perempuan yang huduh rupanya, hitam warna kulitnya, tak ada siapa ingin ke dia, tak siapa kenal ke dia. Sebab huduh rupa, hitam pula warna kulit. Pergi cari Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, inni usra'. Ya Rasulullah, saya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit lumbamu, penyakit buak, penyakit rebah pak guling kakak gitu. Dia jadi pak, ya guling ya gapo, orang panggil apa? Dia jadi supaya ia hilang akal dia. Dia tak khabar ketika tu gapo dia buat.
Itu dia. Maka ya Rasulullah, ud'ullah li. Maka ya Rasulullah, tolong kamu berdoa, kamu minta ke Tuhan supaya saya sihat penyakit ni. Mari jumpa Nabi. Goyak susah payah dia dan minta tolong Nabi berdoa ke dia supaya sihat daripada penyakit yang semacam ni. Siapa nak penyakit lagu ni? Huduh, keji, orang kelih pak bahasa Khmer. Dan dia buat jadi macam-macam. Kalau gitu Nabi kata, in syi'ti sabarti walakil jannah. Wahai perempuan, jikalau mu hendak, aku jamin kamu masuk syurga. Iaitu mu sabar. Mu tak sia dak. Mu duk dalam nyakit ni, tapi mu sabar, siapa mu mati. Maka jikalau mu nak buat benda ni, mu nak sabar, aku jamin syurga kamu. Wa in syi'ti da'autullaha laki. Dan jikalau mu nak salah lagi, mu nak sia, tak apa, aku nak berdoa we. Kalau kita Nabi dia pilih di antara syurga tapi kena sabar dengan sia, boleh hidup seperti orang tina lain, seperti orang biasa. Maka jikalau kita jadi perempuan tu, nak mana kita? Nak sia ke nak sabar? Nak sia ke nak sabar? Sia belum tentu syurga ataupun neraka. Tapi kalau sabar, cerak syurga. Nak mana kita? Boleh hati nak sabar tu jawab mulut, hakikat tak belum tentu. Belum tentu. Nyakit lumbamu ni dia panggil pok orang kelih, orang tak suka. Maka perempuan ni buat dengan iman dia kuat, dia kata idzan asbir. Kalau gitu aku nak sabar Rasulullah. Sebab apa? Aku nak syurga. Kita nak syurga ya kita ni. Mari di malam ni susah payah mengatuk duk juga nak ke syurga. Semaya 5 waktu, jangan juga. Bukan rajin sangat nak ke syurga. Puasa bulan Ramadan, buat awak ni lapar ni, bukan nak sangat tapi nak ke syurga. Juga pergi haji wa umrah di Mekah. Tak ambil kapal mahal-mahal, susah payah di sana. Makan ni makan yang bukan makan ni kita, udara bukan udara kita, tapi jang juga, buat juga. Kenapa? Nak ke syurga. Itu dia. Kalau gitu kata ya Rasulullah, idzan asbir. Kalau gitu tak apa, aku jang nak sabar. InsyaAllah aku masuk syurga. Tapi ya dengan molek. Walakin li atakasyaf. Ya Rasulullah, tapi saya apabila buat saya selok. Saya berselok. Maka orang nampak aurah saya. Padahal ibu bapa ketika dia berjadi itu, dia tak berakal dah. Orang tak berakal tak berdosa, walau telanyih pun tak berdosa. Sebab dia tak berakal, dia tak khabar. Tapi walau begitu pun dia orang berjuru, dia orang baik, dia tak jang lagi, tak rela lagi orang nampak aurah dia, walau dia tak berakal dah sekalipun. Ni kita berakal, cerdik, tapi buka aurah dia mau kelih. Berakal, cerdik, tapi jangan masuk neraka dengan sebab buka aurah. Berakal ke tak kita? Maka kata ya Rasulullah, walakinni atakasyaf. Saya berselak ketika berjadi. Fad'ullaha li alla atakasyaf. Maka ya Rasulullah, doa ke Tuhan, minta apabila aku buat aku berjadi, aku tak berselak. Tak siapa nampak aurahku. Maka Nabi angkat tangan. Nabi kata ya Allah, jagakanlah aurah dia, ketika berjadi pun jangan dia berselak. Maka Nabi berdoa, Tuhan terima doa dia. Itu dia. Ini perempuan yang lagu tu pun saya lagi aurah dia. Kita kena saya pada hari ini, khususnya para perempuan, lebih-lebih lagi para pemuda. Itu dia. Mana? Itu yang pertama. So baru tu, sebab tu kata 3J ni. So baru. Kalau gitu kena istighfar banyak. Itu dia. Yang kedua, para ibu bapa, jikalau kita buat selamat, itu dia, ialah kita kena sentiasa dan kena banyak sedekah. Banyak sedekah. Kerana apa? Dengan baik-baik.
Nabi kata mana? Nabi kata as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu. Nabi kata bermula sekali kita sedekah, Tuhan tutup pintu bala, pintu jahat 70 pintu tak mari jumpa kita. Sedekah apa? Pintu hak tak molek, bain katuk tak sampai kita dak. Kalau kita sedekah ni sebaik-baik benda yang tolak bala daripada kita. Para ibu bapa ambil tahu siapa yang sedekah, mana hari yang dia sedekah, jikalau dia mati pada hari itu, dia tak akan berlaku mati tak molek, tak ada. Tak molek, tak ada. Mati tak molek tak akan berlaku dengan orang yang sedekah. Mati lemah air tak berlaku dengan orang sedekah. Mati kena buat demo tak berlaku dengan orang sedekah. Mati kena bunuh demo tak berlaku dengan orang sedekah. Mati dengan bina air utuh tadi tak berlaku dengan orang sedekah. Mati tepuh mutu di orang, tepuh kereta tak berlaku dengan orang sedekah. Itu dia. Semua pintu jahat-jahat, pintu tak molek ditudung, ditutup di hadapan orang yang sedekah. Satu hadis lagi Nabi kata apa? Bakiru bis sadaqah fa innal balaa la yatakhattaha. Segera kamu sedekah, kerana bala ia tak mari jema orang yang sedekah. Nabi buat contoh kepada kita, buat gambar kepada kita, kata orang sedekah ni lagu mana? Ialah Nabi kata orang sedekah ni seperti wak pagar. Dekah wak pagar, pagar, tutup diri dia, berpia bala mari tak kena dia. Ini Nabi raya. Tak percaya saya tak apa, tapi tak percaya Nabi teruk. Ni hari ni kadang-kadang kita ni bohong kita ni. Kita baca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baca ayat Quran. Baru sudah baca apa? Sadaqallahul azim. Benar Tuhan kata. Sungguh Tuhan kata. Itu mana sadaqallah. Tapi kita yang baca Quran dan sudahi dengan sadaqallah, tapi perbuatan kita Tuhan bohong mengata. Aku tak percaya halimu. Kok mana? Tuhan kata kena seumpama, daripada contoh, seumpama orang yang sedekah ialah seperti orang yang tanam satu pohon gandum, yang apabila dia besar ia tubik 7 cabai. Setiap cabai tu buah 7. Dia panggil setiap cabai tu buah 100 butir. Nak ayat kata kan? Nak ayat kata siapa-siapa yang sedekah, Tuhan kata aku balas, aku ganti, aku berganda 700 ganda paling kurang. Kita baca Quran. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Dari surah Baqarah. Itu dia 700 ganda. Maka kita baca Quran, kita kata sadaqallahul azim, benar Tuhan, tapi kita dekah kupik, kita kata Tuhan bohong. Itu dia. Sebab apa? Sebab kita tak percaya dengan Tuhan raya. Para ibu bapa, siapa nak rezeki murah, sedekah banyak. Orang yang paling cerdik ialah orang yang menego dengan Tuhan. Sebab ia tak akan berjumpa dengan perkataan rugi, tak ada. Tak ada. Demo ayat tanah sini mahal ni, masa depan naik juga ke ganda ni, kita berasa nak beli dah. Beli taruh, nak jual masa 3 tahun depan. Beli 200,000, jual 2 juta. Misal kata, sumut kata, duk rasa berebut beli ni, kadang-kadang sampai ke bedil nak beli ni. Padahal belum tentu 2 tahun depan boleh jadi kawasan ni tak laku pun. Boleh jadi. Tapi kita ni bahasa kata dia jangan kadang-kadang dibutai duit orang lain pula mai beli. Padahal siapa kecek? Ya tu ya kecek. Ya tu ya kecek. Ya ni ya kecek. Manusia yang ia tak tahu benar gaib gapo akan berlaku masa depan. Tapi Tuhan tahu belaka. Tuhan janji tak silap janji. Para ibu bapa, gilah ibu bapa baca. Kalau bandar Arab, baca Arab.
Macam mana sihir? Baca sihir. Ambil sejarah semenjak Nabi Adam sampai masa kita ni, dan akan terus sampai hari kiamat. Tak ada, bacalah. Nescaya tak jumpa pun seorang yang banyak bantu, banyak sedekah, tiba-tiba dia sepakai-pakai manusia. Tak ada jumpa. Saya kenal orang seorang duduk di Syria. Dia ni, saya biasa royak banyak dah, tempat ke tempat saya ceramah. Dia kerja air sangat-sangat lekeh. Murah benar kerja air dia. Gapo kerja air dia? Jahit kasut. Jahit kasut. Tapung kasut. Maka tapung kasut sebuah segu 20 kau. 2 gu 40 kau. Ada dia. Sehari celia. Dia kerja sehari itu bolehlah 150 kau. Maka 150 kau ni tak cukup makan. Anak bini lagi tak cukup makan. Tapi dia ni, dia buat kena. Dia bukan nazar, tapi seolah-olah dia niat. Setiap hasilnya yang dia dapat, dia akan bagi tu bait 3. Bait 3. 1 neng nesam untuk makan dia dan isteri dan anak dia, ahli keluarga dia. 1/3 yang kedua neng nesam hak lagi untuk guna oleh kerja air dia. Dan hak lagi segiya lagi untuk pakai miskin. 150 untuk ahli keluarga makan minum, 50 kau untuk kerja air dia, beli benih, beli jagung, beli apa, 50 kau untuk pakai miskin. Lagu tu sehari, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Saya keluar daripada Syria tempat 1 bulan Singhakum 2546 ataupun 2003. Saya keluar daripada Syria, klik kepada rumah. Tahun tu saudara semua tahu ke tak? Orang pakai miskin saning tu, yang kerja jahit kasut tu, belum pada tu 20 tahun lebih kurang. Tahun saya klik, ia keluar zakat dia. Saudara semua tahu ke tak? Banyak mana zakat dia? Banyak mana zakat dia? Zakat dia 200 lan. 200 juta, bukan 200 kau. Bukan 200 ribu, 200 juta zakat tu. Maka zakat seperti imam kita kata ni lah. 2 kalau 100, 2 kok sama ya kena keluar. Paning 200 juta, kalau gitu duit dia ada apa? Puluh ribu juta duit dia. Sebab apa? Sebab ia sedekah tu. Kau tambah, kau nama kerja naik tagih, rezeki masuk tak tahu mari mana, mari belakang, depan belakang mari habis. Sebab apa? Sebab dia sedekah. Itu dia. Maka banyak dalam hadis yang Nabi kata, jikalau kamu nak menambahkan rezeki kamu, sedekah banyak. Orang sedekah tak sesak. Itu dia. Kalau gitu sedekah banyak. Sedekah ni pahala besar. Saudara semua perhati kepada ayat. Apabila seorang nak mati, apabila siapa ajar dia, malaikat maut nak mari ambil nyawa dia, gapo dia kata? Gapo dia kata? Dia kata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, minta masa sikit lagi, panjang umur saya sikit lagi, saya nak hidup sikit lagi ya, minta nak buat amal yang baik. Dia nak buat apa? Nak semaya? Tak. Nak buat haji, buat umrah? Tak. Nak puasa? Tak belaka. Gapo yang nak buat? Nak sedekah ya. Kerana apa? Kerana sedekah ni jadi dinding besar yang sekat dia daripada jatuh ke lubang neraka. Ini sedekah. Ada dia. Maka siapa nak selamat daripada neraka, nak selamat daripada bala, nak selamat daripada mati tak baik, mati tak comel, sedekah banyak. Lepas tu jadi wiri, ada setiap hari kita sedekah. Nabi kata ke Aisyah, hei Aisyah isteriku, tasaddaqi, sedekah olehmu walau bisyiqqi tamrah,
Jikalau mu tak ada benda pun, jikalau mu milik watama sutir ya, mu belahlah dua, mu sedekah sebelah, mu makan sebelah. Yang penting ada sedekah. Itu dia. Lagi pula saudara semua, sedekah ni penawar. Jadi ubat besar. Siapa-siapa yang ada sakit, tak sia, sedekah. Sedekah ubat bagi penyakit. Nabi kata apa? Dawu mardakum bisadaqat. Ubat olehmu akan ugai sakit kamu dengan sedekah. Dengan sedekah. Itu yang kedua. Para ibu bapa. Tapi saya minta sambung sikit lagi. Para ibu bapa semua, kerana apa kita sayang nak sedekah? Kerana apa? Sebab kita berasa duit kita ada itulah jadi jamin bagi diri kita. Kita ada makan esok, kita ada makan lusa, kita ada makan minggu depan, bulan depan. Sebab itulah kita usaha nak taruh duit lebih banyak. Gitu ke tak? Itu dia. Kita tak suka nak belanja atau kita usaha nak hipau duit. Kerana apa? Kerana kita berasa dia ada duit ni jadi laprakan bagi diri kita, kata kita akan ada makan masa depan. Saudara semua ambil tahu, jikalau hak kita mesti akan masuk mulut kita. Tetapi jikalau bukan hak kita, usaha pun tak dapat. Walau duit ada banyak pun tak boleh makan. Duit ada 4 juta tak boleh makan jikalau bukan hak kita. Learning, misal kata tu email kita ni, ya kaya ni, ya kaya, duit bayar banyak duit ya. Duit dia ada 2 juta learning ni. Duit dia ni. Tapi le 2 juta ni Tuhan tulis katakan dia boleh makan 200 kut ya. Dia akan boleh makan 200 kut tu ya. Hal lebih tak boleh, bukan hak ya, bukan hak ya. Saudara semua, saya nak tanya satu soalan. Siapa jawab, saya beri terosak saya ni. Terosak saya apa ni, Samsung Hasun, harga mahal juga ni 11,000 kut. Siapa jawab kena ambil dah. Mari ambil dah. Nah, tu dia. Saya beri sungguh ni, beri sungguh. Jadi ada seorang Yahudi Amerika 20 tahun dulu ataupun 30 tahun dulu. Dia ni lamang satu di dunia, orang paling kaya sekali. Ruwaiti Sudnailo, dia kaya sekali. Saudara semua tahu ke tak? Duit dia ada yang mana? Jikalau kita tukar jadi duit ribu, duit ribu sia ni, patut kita bila tak putih-putih, tak makan, tak minum, tak tidur, tak berak, tak main, tak kecing, patut bila deras semua. Salah 3 salah. Bila cepat semua, tak ada bukit kata apa. Lama-lama patut agak dak. Cepat semua sebab alat bila tu. Perut bila salah 3 satu tak. Jikalau kita bila duit ribu, duit hak dia tu, nak boleh habis duit dia tu, kena pakai masa lama mana? Siapa jawab kena, au pilih. Ni terosak saya ni. Duk batas pun jawab boleh. Jawab lagi. Jikalau kena, saya beri dah. Nah, tu dia. Tok meneh, tok nebel jawab apa tak apa, kita beri juga. Walau dia kaya tu pun kita beri. Tu dia. Cuba tak jawab. Kena pakai masa setara mana baru habis kita bila duit dia. Cuba tak jawab. Jawab bahang-bahang tak apa dah. Cuba tak lahau-lahau dengar. Berapa tahun? Berapa hari? Berapa bulan? Seminggu? Kena nyak mana? 100 hari? Tak kena 100 hari. Dia nak jawab lagi. Pagi petang apa? Tak banyak lama mana? Bukan pagi petang sehari lah, pagi petang sehari. Oh sehari tak bukan. Oh sampai mati. Pak umur berapa dah umur? Umur 70. Mati esok dah. Ibu apa? Duit ia
Kalau bila atas 1000 bila derah, tak berak, tak makan, tak kecing, tak ditawak gaul, bila duit sekarang ya. Kena pakai masa dekat 50 tahun baru habis. Duit dia tu 50 tahun, bukan 50 hari, bukan 50 bulan, 50 tahun baru habis duit dia. Dia kalau bila dia ni nak tulaki besar, ada hun seluruh dunia. Umah di Kauli ada, umah di Jepun ada, umah di Angkrik ada, umah di Itali ada, di Faransa ada, di Amerika ada, di Brazil ada, di panggil apa, Kanada ada, di Argentina pun ada seluruh umah dia. Satu hari dia masuk di umah dia di Amerika tu yang berlapis-lapis, lepas tu cantai di nyewak luah su panjang kelih gitu. Maka cantai di ni tepat apa? Allah